Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rezeki, salam Malaysia Madani. Sekali lagi bersama dengan saya, Kaunselor CTF, Puan Siti Fatimah binti Abdul Ghani dari Pejabat Pendaftar UPM. Dan kali ini kita bersiaran sekali lagi untuk podcast Heart to Heart Kaunselor CTF Fit LCK. Seperti biasa, untuk podcast kita akan membicarakan tentang pelbagai isu yang berkaitan dengan masyarakat kita dan khususnya kepada warga Universiti Putra Malaysia. Dan pada hari ini, tajuk kita, kalau ikutkan rasminya, adalah intervensi kaunseling dalam menangani kes kesihatan mental. Ya, maksudnya bagaimana kita nak ketahui cara-cara yang boleh diguna pakai ataupun bagaimana perkhidmatan kaunseling itu boleh membantu. Dan bersama dengan kita hari ini adalah pakar dan figura yang tidak asing lagi dalam bidang kaunseling, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Wan Marzuki Wan Jaafar selaku Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan dan juga mantan untuk Presiden Lembaga Kaunselor Malaysia. Selamat datang ke studio, Doktor. Alhamdulillah. Apa khabar? Okey, Doktor? Alhamdulillah. Pegang bantal pink. Woi, ini dia lemah lembut hati dia ni kan. Lemah lembut hati. Betul. Jadi kita harap InsyaAllah. perbincangan kita hari ini pun lemah lembut. InsyaAllah. Supaya penonton di luar sana dapat mengetahui apa itu kaunseling, apa itu kesihatan mental dan bagaimana kita boleh membantu. Ya? Mungkin doktor sedikit sebanyak mungkin boleh kongsikanlah pengalaman dalam bidang kaunseling ini. Kan? Macam mana kes-kes ini dibantu ataupun pernahkah ada klien-klien yang ada isu-isu kesihatan mental? Okey, so terima kasih banyak Kaunselor CTF. Dia kena sebut untuk branding kita Kaunselor CTF. Alhamdulillah. Yang pertama sekali, the principle ataupun prinsip asas di dalam kita perlu untuk kita membantu adalah yang kita kata berkaitan dengan pencegahan. Pencegahan itu adalah lebih baik daripada memulih. Okey, itu adalah asas di dalam perkhidmatan menolong ataupun perkhidmatan kaunseling itu sendiri. Prevention is better than cure. Sebab itu di peringkat awal lagi seharusnya kita nak menggalakkan memberikan kesedaran kepada masyarakat ataupun terutamanya kepada warga Universiti Putra Malaysia itu sendiri supaya kita menggunakan perkhidmatan kaunseling yang ada di UPM. Kita ramai kaunselor-kaunselor kita di UPM, di mana perkara yang penting apabila kita berjumpa kaunselor, bermaksud bukannya kita mempunyai satu isu ataupun masalah yang besar sahaja. Okay. Kalau bagi individu yang ada isu dan perkara yang penting dan perkara besar pun boleh jumpa kaunselor. Tetapi apa yang lebih penting adalah proses untuk kita sebagai seorang kaunselor itu, dia nak membantu membangunkan individu itu supaya mereka dapat berfungsi dengan lebih baik, dengan lebih optimum. Bukan kita kata kita tidak baik, kita sudah baik. Tetapi dalam proses untuk kita lebih baik itu, kaunselor boleh memberikan bantuan dan sebagainya. Maksudnya kalau dulu orang cakap stigma kan, doktor, ya, kan? Betul. Jumpa kaunselor ni bila ada masalah. Jadi kalau tak ada masalah tak nak jumpa kaunselor. Betul ke tu? Itu adalah stigma. Dia bukan kata dia tidak betul 100%. Memanglah kalau kita ada isu, ada masalah, pergilah jumpa kaunselor. Tetapi itu adalah bukan semata satu-satunya fungsi utama. Fungsi-fungsi yang lain adalah untuk kita membantu individu supaya mereka ataupun seseorang individu itu boleh berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, kalau kita seorang pelajar, bagaimana kita ingin meningkatkan proses pembelajaran kita untuk menjadi pelajar yang cemerlang, ataupun untuk kita merancang tentang kerjaya masa hadapan dan sebagainya, maka kaunselor mempunyai pengetahuan, kemahiran untuk membolehkan mereka membantu supaya kita menjadi individu yang lebih baik. Jadi untuk penonton di luar sana, ya, kalau sebelum ni ada stigma jumpa kaunselor sebab ada masalah. Sebenarnya macam Dr. Wan bagi tahu, kita ada
pencegahan, perkembangan dan juga pemulihan ya. Jadi isu-isu ini boleh dibantu dengan kita sedar kepentingan kesihatan mental dan juga kita sedar keberkesanan perkhidmatan kaunseling. Itu perkhidmatan penolong ya doktor. Jadi hari ini nak berkait dengan soalan kita, tajuk kita kan intervensi. Apakah benda tu intervensi doktor? Okey, secara umum kalau kita tengok intervensi ni adalah satu kaedah ataupun satu pendekatan bagaimana kita nak membantu individu mengikut isu-isu ataupun mengikut kes-kes yang tertentu lah yang dibawa oleh klien lah kalau kita tengok oleh klien. Sebagai contoh, katalah klien mengalami sedikit sebanyak tentang kemurungan, maka kaunselor ada kebolehan yang telah dilatih untuk melaksanakan intervensi-intervensi tertentu. Sebagai contoh, kata kalau kita tengok mungkin seseorang individu mengalami kemurungan yang agak berpanjangan, maka mungkin kaunselor mungkin menggunakan pendekatan seperti yang kita kata kognitif, bagaimana nak membetulkan cara individu itu berfikir dan sebagainya. Ada yang tanya kat luar tu mungkin kognitif tu apa doktor? Okey, kognitif ini adalah bagaimana kita berfikir. Kalau bahasa yang mudah, bagaimana kita cara kita berfikir, cara kita melihat sesuatu. Mungkin ada individu perkara yang mungkin negatif dia tidak dapat tukar untuk melihat dari perspektif yang lebih luas. Maksudnya cara kita berfikir mungkin rigid. Seseorang yang terlalu rigid di dalam hidup mereka mungkin banyak menghadapi masalah sebab dia tidak boleh bertoleransi dengan banyak perkara. Maksudnya kalau macam selalu fikir negatif, kognitifnya terarah pada negatif tu, ada kemungkinan terganggu dari segi kesihatan mental. Betul, itu yang kita nak tengok. Sebab itu banyak perkara yang kita galakkan sekarang ini yang kita sebut positive thinking ataupun kita belajar untuk berfikir positif, kita belajar untuk bersangka baik. Itu banyak perkara-perkara nilai-nilai bersangka baik, fikir positif, apa yang berlaku itu kita belajar untuk kita terima. Sebab perkara yang penting yang kita kena ingat satu, perkara yang telah berlaku kita tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Yang lepas tak boleh ubah. Yang akan datang insya-Allah kita boleh rancang, kita tapi boleh tak semestinya kita boleh dapat. Lah kan? Yang kita boleh buat ni adalah masa sekarang. Sebab itu kita nak belajar untuk menghargai apa yang kita ada, masa yang kita ada. Bukan meratapi apa yang kita tidak. tak ada. Betul. Harap penonton jelas lah ya. Jadi kalau kata selepas ini para penonton di luar sana yang sedang menyaksikan program kita, kalau ada apa-apa isu, topik yang mungkin berminat untuk dibicarakan, dikupas oleh pakar-pakar yang kita jemput kan, so boleh tulis dekat ruangan komen ya, nyatakan pada kita, insya-Allah kita akan usahakan untuk perincikan isu dan topik tersebut. Ya, insya-Allah. Jadi bagaimana kaunselor ni boleh memainkan peranan nak bantu? Perlukah kaunselor pergi ketuk daripada bilik ke bilik? Perlukah kaunselor pergi mempromosikan dari fakulti ke fakulti, ataupun bagaimana kaedah dia? Okey, dari perspektif profesionalnya, kita sebagai individu yang memberikan perkhidmatan, saya tengok dari perspektif kaunselor, satu perkara yang penting adalah yang kita sebut visibility lah, ataupun keterlihatan kaunselor. Kalau kita tengok macam sekarang lah, kalau kita sebut kaunselor di UPM, saya boleh katakan semua pelajar tahu, boleh dikatakan majoriti staff tahu. Tetapi bukan setakat dia tahu saja. Dia kata rasa macam, wah ini kena jumpa ni, nampak kewibawaan seseorang kaunselor itu, kesediaan kaunselor itu. Maka sebagai seorang profesional, kita harus meningkatkan satu yang kita kata keterlihatan itu sendiri, supaya masyarakat ataupun warga tahu. Warga tahu, warga kampus tahu kalau ada apa-apa dia boleh minta bantuan. Dia akan disebut access lah, accessibility. So mungkin kru kita pun nak kena check juga ni, tahu tak tahu kan. Perkhidmatan kaunseling selain daripada pejabat pendaftar dekat mana lagi? Nanti boleh PM tepi lah kan. Ada yang dah senyum-senyum dengan kita tu. Betul. Sama kita ada kena tahu ataupun tak tahu Tapi saya percaya tahu tu. Baik, kita pergi kepada soalan seterusnya lah.
Kalau sebelum ni topik kita yang pertama, kita jemput tuan pendaftar kita ya. Jadi bila kita jemput tuan pendaftar, kita memperihalkan tentang polisi, tentang peranan, tentang juga prinsip UPM kan. Jadi segala topik perbincangan tu dia berbentuk fakta. Dia tak kurang sikit lah santai-santai sebab semuanya berdokumentasi dan juga berfakta kan. Tapi untuk kaunselor kita jemput dengan pakar kaunseling ni, kita lain sikit lah supaya lebih dekat dengan penonton di luar sana kan. Jadi bagaimana kaunselor boleh membantu tu, pertama sekali dari segi visibility. Maksudnya meningkatkan keyakinan diri kepada semua penonton ataupun peserta program yang dilaksanakan ataupun juga warga kampus khususnya. Dan selain daripada itu, dalam mengendalikan kes kesihatan mental ni, ada yang kata lah doktor, bukan saya kata, saya pun kaunselor juga kan. Jadi sekarang ni kaunselor bertanya kepada pakar kaunseling. Katanya untuk kesihatan mental ni, bila jumpa kaunselor tu dia akan scan. Kan dia akan scan, dia akan psycho. Jadi takutlah nak jumpa kaunselor, nanti datang je dah masuk bilik tu, ini ada masalah ni, itu ada masalah tu kan. Mungkin komen sikit doktor. Okey, itu adalah betul lah kalau kita tengok ada persepsi yang tertentu yang melihat bahawa kita menggunakan istilah tadilah macam magic pula kan, macam magic. Tak, kita melihat bahawa bantuan yang kita berikan lebih kepada bantuan berbentuk bantuan yang kita kata psychological help, berbentuk teori pendekatan dan berbentuk psikologi, yang di mana kita nak membangunkan, kalau kita sebut bahasa biasa, kita nak membangunkan semula jiwa-jiwa kita yang mungkin tertekan, nak bangkitkan semula jiwa kita, nak merubah cara kita berfikir, nak merubah cara kita melihat sesuatu dari perspektif yang lebih baik. Sebab apa? Apabila kita tengok sesuatu perkara itu dengan dari perspektif yang positif, insya-Allah vibrate tu ataupun aura positif itu akan berada dengan kita. Sebab kita kena ingat bahawa di dalam hidup seseorang individu ini, kita tidak diuji ataupun kita diuji dengan perkara yang berbeza-beza. Okey, ataupun kita kata kita menghadapi isu yang berbeza-beza, dan apa yang membezakan kita adalah bagaimana kita nak uruskan dia. Okey, bagaimana kita nak uruskan dia, dan itulah yang kita lihat. So cara nak uruskan itu yang selalunya boleh dibincang dengan kaunselor yang kita ada, insya-Allah. So dalam sisi kaunseling ni, kaunselor menyelesaikan masalah ke macam mana? Yalah, kaunselor, dia kita tengok berbalik kepada prinsip hidup kita kan. Untuk kita berjaya, apakah faktor utama? It's about diri kita lah. Orang lain adalah untuk facilitate kita, untuk memudahkan kita, untuk bawa kita melihat dari perspektif yang berbeza. So counselors adalah untuk facilitate, untuk membantu, untuk melihat supaya dia dapat bantu kita bersama-sama untuk ubah cara kita berfikir, cara kita mengendalikan diri kita, cara kita menguruskan kehidupan kita dan sebagainya. Dan apa yang perlu kita buat, kita sendirilah, insya-Allah. Dengan sokongan yang kita kata sokongan psikososial itu sendirilah. Maka lebih mudah untuk kita faham ya, untuk penonton di luar sana. Jadi bila kita jumpa kaunselor, bukan 100% tu kaunselor yang selesaikan, tapi perbincangan dua hala antara kaunselor dan klien. Jadi kalau klien tak bagi kerjasama, kaunselor tak dapat informasi tu. Jadi banyak lagi kita nak tanya ni. Seronok hari ni kan. So saya harap penonton pun dapat kefahaman tentang kaunseling, macam mana kaunselor boleh membantu. Jadi kita hold dulu soalan ni, kita tangguhkan dulu. Kita akan saksikan VT dari panel kita ya, jemputan khas ni, iaitu LCK. Doktor tahu tak LCK tu apa? LCK. Saya nak kata pun terpayah bukan juga. ABC, CTF saya tahulah. CTF saya tahu. Siti Fatimah. Tapi LCK ni Lai Cikang. Itu kita ada Amir dan Iskandar. Kita saksikan VT ini. Silakan. Kau settlekan file ni. Lagi 2 jam aku ingat tau. Tapi bos, yang tadi pun tak siap. Pastikan perdagangan siap. Tapi bos, yang bos baru bagi tadi tak siap lagi bos. Cuma aku siapkan semuanya.
ganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Macam-macam tadi kan doktor. Betul. Tengok Kita tadi tengok. kan yang LCK Betul. tu. Sebenarnya LCK ni dia akan muncul setiap kali episod kita. Okey. Jadi setiap episod tu LCK dia akan datang dengan dia punya sketsa yang berbeza-beza. Isu yang berbeza-beza, Isu sketsa yang berbeza-beza. supaya penonton dekat luar sana tu bila dia dengar podcast kita dia tak adalah macam teori sahaja kan, tapi dia akan faham, oh ini rupanya tanda-tanda kesihatan mental. Oh ini sebenarnya tempat yang boleh dia rujuk macam kaunseling, psikiatris. Kita ada beberapa tempat lah doktor ya. Kita ada kaunseling di pejabat pendaftar, iaitu seksyen perkhidmatan intervensi. Okey. Kita ada bahagian kaunseling UPM yang kedua. Kita ada juga kaunselor yang bertugas di HESAS ya, Hospital Sultan Abdul Aziz Shah. Kalau sebelum ni Hospital Pengajar UPM. Okay. Dan kita juga ada pakar dari Fakulti Pengajian Pendidikan. InsyaAllah. Yang mendidik kaunselor, yang kita latih kaunselor. Yang mendidik kaunselor. Dia bukan insyaAllah. terima klien je, tapi mendidik orang yang nak jadi kaunselor ni. Jadi macam-macam tempat kan yang boleh membantu kita. Jadi hanya pada kita sajalah penonton ya. Kalau rasa ada kekangan, ada kegusaran, ada isu, malu nak jumpa, boleh juga. Banyak lagi talian kan doktor? Banyak, ada tak talian-talian yang boleh dihubungi? Banyak, kita banyak kalau kita tengok mungkin peringkat awal kita mungkin gusar, risau dan sebagainya. Kita ada talian-talian tertentu yang disediakan oleh pihak kerajaan kan. So kalau kita tengok talian kasih apa 15999. Okey, itu antara talian-talian yang ada. Antara yang 24 jam. 24 jam. Boleh kita telefon di situ di mana di sana juga ada kaunselor. Okey, ada kaunselor yang akan bertugas, yang akan mendengar dan akan sedaya upaya untuk membantu kita insya-Allah. Okey, jadi dah terlanjur dah sebut dah tentang talian kasih tu 15999. Saya teringat masa PKP hari tu kan, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi saya juga bertugas untuk 2 zon. Satu zon Selangor dan zon Perak. Okey. Jadi bertugas tu diikut shift. Ada yang shift sampai pagi doktor. Betul. Tapi sebab kita memang rasa terpanggil untuk membantu kan. Betul. Jadi bila shift saya tu 10 malam sampai 7 pagi memang berjagalah. Dan deringan telefon tu memang akan ada. Ya betul. Jadi selain daripada sumber itu untuk bantuan yang lain selain daripada psikososial, ada tak bantuan lain yang mungkin kaunselor boleh berikan? Okey, kemahiran. Kalau kita tengok juga kita lihat di mana kita juga berkongsi kemahiran-kemahiran asas kepada rakan-rakan kita. Sebagai contoh, kita buat latihan kemahiran mendengar, kemahiran membantu melalui contohnya akrab care dan sebagainya, di mana ini adalah salah satu yang kita kata sokongan psikososial yang kita boleh bantu, yang rakan-rakan juga rakan-rakan kita boleh bantu kita. Tetapi kena ingat kita kena cari orang yang betul lah untuk kita bercerita. Tersilap cari, kita tak nak nanti lagi viral. Ibarat katanya, betul. Kalau tersalah carilah hari ni BFF Til Jannah, esok mungkin jadi lain. Betul. Ceritanya lagi akan susah tersebar kita. ya. Jadi pada kru ingat kalau nak berkongsi tu cari kaunselor CTF atas saja ya. Jangan cari orang lain ya. Sebab kalau cari kawan-kawan tu mungkin ada yang faham, ada yang tak faham. Sekejap dia boleh simpan. Kalau kita ada satu-satu isu dengan dia, mungkin yang dah disimpan lama tu dia boleh keluarkan balik. Itu yang orang takut kan. Tapi kaunselor kita terikat dengan etika apa doktor? Okey, etika kaunselor kita terikat dengan akta yang ada, akta kaunselor, akta 1998, is akta 580 tu kan yang kita ada insya-Allah. Mungkin doktor boleh share sikit. Ada yang nak tahu tu akta kaunselor tu apa yang dia pegang kat situ. Di dalam kita lihat kalau kaunselor kita yang memang betul-betul profesional, mereka layak untuk berdaftar di bawah sebagai seorang kaunselor berdaftar di bawah akta kaunselor 1998, di bawah yang itu akta 580 itu tadi. Okey. So akta 580 itu yang kita kata kita govern kaunselor supaya kita jaga kualiti dan kelayakan kaunselor, di mana kalau kaunselor berdaftar itu sudah semestinya mereka itu profesional lah, yang telah disahkan
Sebab itu untuk rakan-rakan kita di luar sana, pendengar dan sebagainya, jumpa betul-betul yang kita sebut kaunselor profesional. Boleh check dekat dinding tu ada sijil ke tidak, ada lesen ke tidak, atau kita boleh check online pun. Check online di lembaga kaunselor. Berdaftar ataupun sudah tak ada perakuan amalan dia. Sudah tamat ke belum? Ada. InsyaAllah. Okay. Dia 3 bulan sebelum tamat tu dia dah disiplin tinggi disiplin InsyaAllah. tinggi. Sebab kata tadi visibility kan. Betul. Jadi Kena, selain daripada visibility, kita juga pentingkan etika tu, lesen tu untuk amalan kaunseling kan. Baik. Stigma tadi dah sebut tentang stigma kaunseling. Sekarang ni mungkin stigma kesihatan mental. Betul ke sakit mental tu gila? Sakit mental tu tak waras. Sakit mental tu memalukan. Tak naklah jumpa dengan dia, tak naklah kawan dengan dia. Macam mana tu doktor? Saya bagi analogi yang ringkas saja kan. Yalah, dalam sesuatu perkara kalau boleh memang kita nak kita berfungsi 100%. Tetapi ada masanya mungkin Tuhan uji kita berbeza-beza. Di mana kadang-kadang kita sukar untuk menghadapi sesuatu ujian itu. Maka dalam masa tertentu mungkin kita agak murung dan sebagainya kan. Maka kita kena dapatkan bantuan awal lah. Kalau kita kemurungan yang berpanjangan, yang menyebabkan nak kata tempoh bergantung kepada kekuatan individu. Ada individu dia boleh uruskan banyak perkara sebab dia seorang yang kita sebut resilient yang tinggi. Kebolehan dia untuk bangun semula, the ability to bounce back. Adalah kuat. Tapi kita tidak boleh samakan setiap individu. Isu yang sama, masalah yang serupa dihadapi oleh individu yang berbeza. Mungkin reaksi juga adalah berbeza-beza. Betul. Sebab kita itu yang penting. Unik, individu yang berbeza latar belakang sosial, pendidikan, dan juga kawan kita pun berbeza. Tapi kita kena ingat satu perkara yang penting, dia kita kata kesihatan mental ataupun gangguan dan sebagainya, insya-Allah dia boleh pulih kalau diberikan. Tapi dia perlukan masa lah. Macam kita sakit tertentu, kita minta jauh, kena buat rawatan. Dan insya-Allah dia akan berfungsi. Sekurang-kurangnya kita dapat berfungsi dengan baik. Maksudnya macam sebiji kek kita boleh potong kan. So yang ini bab kerja, yang ini bab family, yang ini bab minat hobi kan. Betul. Jadi dia pelbagai variasi lah. Tapi kalau kita sekalikan semua ataupun masalah orang kita ambil, orang tak suka kita pun masalah kita. Orang suka kita, masalah kita juga. Jadi kita semua ambil Jadi maksudnya kebijaksanaan kita untuk membezakan mana yang berkait dengan kita secara langsung dan mana yang kita boleh tolak tepi. Betul. Sebab apa kita kena ingat kita cuba sedaya upaya untuk buat yang terbaik dan sebab kalau boleh nak semua kawan kita suka apa yang kita buat. Staff kita suka, tetapi kita tak boleh paksa. Yang kita tak boleh paksa orang suka kat kita. Yang kita boleh buat, kita buat yang terbaik. Dalam versi yang terbaik. Yes, mesti terbaik. Yang tidak memudaratkan orang. Kadang-kadang kita buat baik pun 90% suka. Ada tempat 5 orang tak suka kita jadi baik. Itu adalah kita positif. Kita buat yang terbaik. Sebab itulah kalau kita lihat banyak nanti bacalah yang contoh cerita yang Kaldai tu kan. Cuba baca tu. Pengajaran dia sangat banyak. So maksudnya macam mana pun kita buat, mesti ada orang yang terima dengan baik dan ada segelintir kecil yang mungkin tidak selesa dengan apa yang kita buat. Jadi kita fokus yang sebahagian besar yang suka berbanding dengan segelintir je yang tak suka. Betul. Itu yang kita nak tengok. Maksud kita kalau zoomkan mana yang kita nak fokus, mana yang kita tak perlu fokus kan. Macam diri kita lah. Kita ada kelebihan. Betul. Kenapa kita tak gunakan kelebihan dan kita duk risau pasal kelemahan yang ada. So kelemahan tu tak apa. Kita boleh improve dia. Tetapi kelebihan tu yang kita kata fully utilize dia. Gunakan sepenuhnya. Yang kita ada kelebihan-kelebihan yang kita ada, kekuatan diri dan sebagainya. So itulah yang kita nak ajak rakan-rakan kita semua dekat pendengar untuk kita melihat sesuatu perkara itu dari perspektif yang berbeza, yang lebih positif. Dan untuk maklumat doktor, podcast kita ni akan ditayangkan di media sosial UPM yang Muka Buku Facebook secara rasmi dan juga Putra TV. Jadi selain daripada kita
laksanakan program ni, kita sebenarnya memperkasakan Putra TV ya, untuk kita memberikan informasi-informasi, program-program yang bersesuaian, yang memberi manfaat pada semua ya. Jadi saya mengharapkan pada semua untuk memberi sokongan padu kan. Mungkin kita akan jemput lagi doktor. Banyak lagi kan. Banyak so lagi saya rasa macam siri InsyaAllah. kali ni dia lebih santai dan banyak informasi. Jadi rasa-rasanya penonton yang mendengar nak datang jumpa kaunselor ke tak? InsyaAllah dia Datang nampak. jumpa kaunselor. InsyaAllah ya. Jadi kalau ada keperluan jangan risau, datanglah kan. Kalau rasa macam malu untuk bersemuka, kita ada juga WhatsApp ya, yang di mana boleh menghubungi kaunselor secara email, secara dalam talian ataupun telecounselling ya. Jadi boleh cari sebenarnya banyak sumber. Yalah, kita dalam dunia teknologi sekarang, tetapi kita boleh menggunakan pelbagai kaedah. Yang penting kita kena berkongsi dengan orang yang betul. Ya, itu yang paling penting. Dia punya tagline hari ni kata kunci dia. Berkongsi dengan orang yang betul. Berkongsi dengan orang yang betul dan orang yang pakar dan orang yang memang ada terikat dengan etika. Betul. Bagus, InsyaAllah. Okay. Satu soalan lagi, yang last lah ni. Secara ringkasnya lah, mungkin apakah nasihat daripada doktor kepada penonton kita yang di luar sana yang mungkin ada kegelisahan, ada tekanan tapi rasa macam ini masalah ke tak? Ini perlu ke tak jumpa kaunselor? Ataupun ini mental ke tak? Mungkin doktor boleh bagi. So kita, satu perkara yang saya nak kaitkan tu, memang betul lah kita kena lihat balik diri kita dan kita jangan gusar dan sebagainya. Memang dalam hidup kita sehari-harian ni dia ada turun naik dia. Ada masa kita gembira, ada masa kita sedih dan ada masa kita mengalami kesukaran dan sebagainya. So kalau kita rasa kita agak kita kata stuck kat mana-mana, boleh jumpa kaunselor insyaAllah Tetapi yang paling penting adalah kita kena berbalik tentang kehidupan kita. Apabila kita jelas tujuan hidup kita, insyaAllah kita jelas kenapa kita datang bekerja. Kita jelas kan, kita datang bekerja bukan kita nak bergaduh dengan rakan-rakan. Kita datang bekerja untuk kita cari rezeki. Betul. Nak bawa rezeki yang halal untuk kita bawa balik kepada, kalau kita ada kat rumah kita, ada kepada anak-anak, isteri ataupun keluarga dan sebagainya. So itu yang lebih penting. Apa saja yang berlaku, kita kata hidup ini adalah satu perjalanan. So perjalanan ni kita kena jelas tujuan dia. So kalau kita jelas tujuan kehidupan kita, insyaAllah saya percaya individu yang jelas tentang hidup dia, hidupnya lebih baik, hidupnya lebih stabil insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi itu soalan terakhir. Kalau boleh kan banyak lagi nak tanya, tapi yalah, kita akan ada lagi program-program kita banyak program kita, ada yang secara langsung, ada yang bersemuka, ada dalam talian, ada juga rakaman, macam-macam program kita yang kita akan bekerja sama sepenuhnya dengan tim PSPK. Tanpa tim kru-kru kita yang ada depan kita kan, memang kita tak mampu untuk laksanakan hari ini. Ini ikhlas daripada saya. Ikhlas daripada saya. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada setiap yang menyokong dan mendukung program ini, dan kita anggarkan ianya perlu diwawarkan kepada semua warga kampus dan juga mungkin masyarakat kita di luar sana kan, sebab kita ada istilah pemindahan ilmu. Betul. Jadi kaedah pemindahan ilmu kita secara dalam talian, secara program seperti ini dan secara bual bicara. Jadi saya rasa itu sahaja sebenarnya program kita untuk kali ini, episod kali ini, iaitu intervensi kaunseling dalam menangani masalah kesihatan mental. Jadi kita jumpa lagi. Sebelum kita tutup program kita, kita ada sedikitlah dia punya acara dia. Wajib kita ada poster yang kita dah framekan. Jadi biasanya saya akan minta tetamu untuk tanda tangan, autograf. Minta autograf. Alhamdulillah. Kita ada biasanya untuk kenang-kenangan. Jadi kita akan tahu berapa siri yang kita dah sediakan. Betul, ini penting kan. So ini bersama dengan Profesor Madya Dr. Wan Marzuki Jadi kita minta doktor untuk tanda tangan sebagai kenang-kenangan. Jadi kepada penonton untuk terus menyokong kita tanpa henti,
memberi sokongan 100% untuk kita ke udara lagi untuk program-program yang berbentuk bual bicara, program-program yang memberi manfaat yang khususnya untuk memperkasakan kefahaman kita, kesedaran kita tentang kesihatan mental. Jadi kesihatan mental ni untuk semua orang. Ya, kita tengok. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Jadi, Kita boleh tengok insyaAllah. yes. Ya? Cantik. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih banyak doktor Okey, kerana sama-sama. sudi hadir. InsyaAllah. Dan tak serik lah. Kita InsyaAllah. datang balik, InsyaAllah. Ya. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi untuk episod yang seterusnya.